Majlis perhimpunan akan bermula sebentar sahaja lagi. Semua murid dikehendaki bersedia di tempat masing-masing. Diulangi, semua murid dikehendaki bersedia di tempat masing-masing. Yang berusaha, Puan Hada Norlita binti Ramli, Guru Besar SK Tanjung Sepat. Puan Zumazwin binti Abdul Kadir, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Tuan Haji Rozli bin Omar, Guru Penolong Kanan HEM. Puan Azma binti Jaafar, Guru Penolong Kanan Kurikulum. Guru-guru serta rakan-rakan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk memberkati majlis perhimpunan pada pagi ini, majlis menjemput saudara Muhammad Izzuddin bin Azmi untuk membacakan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayahmu sebagaimana telah Engkau terangi bumi dengan cahaya mataharimu terus menerus dengan rahmatmu ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, serta seluruh muslimin dan muslimat dengan rahmatmu ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya, bagi menanamkan semangat cinta akan negara, dijemput kepada semua guru dan murid untuk berdiri tegak bagi menyanyikan lagu Negaraku, Negeri Selangor dan lagu sekolah. Guru dan murid diminta berdiri tegak.
Majlis diteruskan lagi dengan bacaan ikrar rukun negara dan ikrar sekolah oleh saudara Ahmad Iman Ash'ar bin Nahili. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Bahawasanya kami, murid-murid Sekolah Kebangsaan Tanjung Sepat, berikrar dan berjanji akan berpegang teguh kepada ajaran agama, menyumbang kepada kemakmuran negara, menghormati ibu bapa dan guru-guru, mengamalkan nilai-nilai murni dan bersikap positif kepada ilmu pengetahuan. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum dan selamat pagi. Yang berusaha Puan Guru Besar Puan Hajah Nurlita binti Ramli, Penolong Kanan Pentadbiran Puan Zumazwin binti Kadir, Penolong Kanan Hal Ehwan Murid Tuan Haji Rosli bin Haji Umar, Penolong Kanan Kau Kurikulum Puan Azmah binti Jaafar, guru-guru dan murid-murid Sekolah Kebangsaan Tanjung Sepat. Alhamdulillah, bersua semula kita di dalam perhimpunan pada pagi ini. Saya, Cikgu Nur Hafizah, selaku guru bertugas pada hari ini akan berbicara tentang bijak menguruskan masa dalam kehidupan seharian. Guru-guru dan murid-murid yang dirahmati sekalian. Bijak di sini bukan hanya bermaksud pandai, tetapi mampu mengurus masa lapang dengan perkara yang bermanfaat. Ramai manusia yang celik akan kepentingan masa tetapi buta akan cara menggunakannya. Dua nikmat yang ramai manusia tertipu, iaitu nikmat sihat dan masa lapang. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa sihat sebelum sakit, masa kaya sebelum miskin, masa lapang sebelum sibuk, masa muda sebelum tua, dan masa hidup sebelum mati. Riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Jadilah orang yang bijak mengurus detik waktu kehidupan sebaik mungkin supaya kelak tidak menjadi orang yang rugi. Pepatah Arab ada menyebut, masa seperti pedang, andai engkau tidak memotongnya, dia akan memotongmu. Sekian, terima kasih. Drama pendek, Hargai Masa. Mari kita saksikan bersama-sama. Hazif ni hebat main game. Dah azan. Berhenti dulu bermain game dan segera mengerjakan solat. Tempat yang seronok adalah di sekolah. Kenapa Farha rasa seronok? Masa inilah Farha dapat banyak ilmu yang cikgu ajar. Jangan tidur waktu kelas. Rugi. Sebelum atau selepas sekolah, Farha dan kawan-kawan isi masa berbincang tentang pelajaran. Sekarang saya dah bijak matematik. Terima kasih semua. Waktu petang, masa untuk kita sihat. Kita perlukan masa untuk bersenam atau bersukan. Ini membantu menyihatkan tubuh badan. Jika kita tak sihat, badan akan lemah. Satu lagi tempat yang Farha suka. Kedai buku atau perpustakaan. Di sini, Farha boleh menambahkan banyak ilmu dengan membaca. Ketika menunggu bas, kita boleh isikan masa dengan membaca. Juga di dalam bas dan di rumah. Hazif
Dia mengisi masa lapang dengan melukis. Hazif kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu adalah di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal yang soleh. Dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Oleh kerana Farha pentingkan masa, ayah hadiahkan. Wah, cantiknya. Terima kasih, Ayah. Pelancaran Minggu Pusat Sumber dan Panitia Sekolah Kebangsaan Tanjung Sepat. Senarai aktiviti dan pertandingan sepanjang Minggu Pusat Sumber dan Panitia Sekolah Kebangsaan Tanjung Sepat 2021 dan 2022. Panitia Bahasa Melayu. Pertandingan tulisan cantik yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Panitia Bahasa Inggeris. Kuis juga turut diadakan di dalam kelas bersama guru mata pelajaran. Panitia Bahasa Arab ialah video pendek dalam bahasa Arab iaitu Sekolahku. Panitia Pendidikan Agama Islam dan Moral iaitu pertandingan membuat penanda buku di dalam kelas. Panitia Matematik iaitu kuis kotak warna yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Panitia Sains, pertandingan peta minda di dalam kelas. Panitia Pendidikan Muzik, video nyanyian lagu rakyat. Panitia Pendidikan Seni Visual, pertandingan melukis dan mewarna di dalam kelas. Panitia Sejarah, pertandingan buku skrap bertemakan Sekolah Saya. Panitia Teknologi Maklumat dan Komunikasi serta Reka Bentuk dan Teknologi, video kreatif, video masakan kegemaran saya. Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan iaitu pertandingan video aksi kreatif saya. Akhir ialah pertandingan bercerita di dalam bahasa Melayu dan bercerita di dalam bahasa Inggeris. Untuk pengetahuan semua, link penghantaran penyertaan pertandingan sepanjang Minggu Pusat Sumber dan Panitia Sekolah Kebangsaan Tanjung Sepat akan disebarkan melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Terdapat 6 pertandingan yang perlu dihantar melalui link Telegram yang diberikan. Pertama, Panitia Bahasa Arab iaitu video pendek dalam bahasa Arab yang bertemakan Sekolahku. Kedua, Pendidikan Muzik video nyanyian lagu rakyat. Ketiga, Panitia TMK dan RBT video kreatif, video masakan kegemaran saya. Keempat, Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, video aksi kreatif saya. Yang kelima, pertandingan bercerita di dalam bahasa Melayu. Dan akhir, keenam, pertandingan bercerita bahasa Inggeris. Diharapkan semua murid dapat menyertai pertandingan dan aktiviti yang dianjurkan kerana pelbagai hadiah yang menarik menanti anda. Baiklah, jangan lupa untuk menyertai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
Terima kasih kepada pengurusi majlis, iaitu pengawas yang bertugas pada pagi ini. Yang berusaha Puan Haja Nurlita binti Ramli selaku Tuan Guru Besar SK Tanjung Sepat. Yang dihormati Puan Zumazwin binti Kadir, penolong kanan kurikulum SK Tanjung Sepat. Puan Azmah binti Jaafar, penolong kanan kurikulum. Dan tidak lupa kepada ketua yang bertugas pada minggu ini, iaitu Cikgu Nur Hafizah binti Haji Sibadar, dan juga rakan-rakannya iaitu Ustaz Masrun, Cikgu Ahmad Safi'i, Puan Jaya Kodi, Puan Nurhaini, dan Ustaz Zainal bin Paiman, barisan guru-guru, murid-murid SK Tanjung Sepat yang disayangi, dan seluruh warga SK Tanjung Sepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada minggu ini, iaitu minggu yang ke-44, kita masih lagi menyambung sesi persekolahan pada tahun 2021 walaupun berada di tahun 2022. Dan tajuk yang akan saya cakap dan sampaikan kepada seluruh warga SK Tanjung Sepat bagi mewakili barisan pentadbir dan guru-guru adalah bijak menggunakan masa. Yang pertama sekali saya hendak tekankan pada tahun ini, ya, diminta kepada ibu bapa dan juga murid-murid dengar dengan teliti, ya, beberapa maklumat penting yang hendak saya sampaikan. Yang pertama sekali, bagi murid-murid tahun 1, bagi murid-murid tahun 2, bagi murid-murid tahun 6 dan murid-murid pra, mereka dikehendaki hadir. Mereka dikehendaki hadir pada setiap hari ke sekolah. Ya, setiap hari ke sekolah, murid-murid tahun 1, tahun 2, tahun 6 dan murid-murid pra mesti hadir ke sekolah setiap hari. Sudah tidak ada pengiliran bagi murid-murid tersebut. Ya, ingat tu ibu bapa dan murid-murid. Bagi murid-murid tahun 3, bagi murid-murid tahun 4, bagi murid-murid tahun 5, mereka ini akan digilirkan mengikut kumpulan A dan B. Saya ulang lagi sekali. Bagi murid-murid tahun 3, tahun 4 dan tahun 5, mereka ini akan digilirkan untuk hadir ke sekolah. Tetapi, dengar elok-elok ni, ya. Tetapi bagi murid-murid yang menerima RMT, bagi mereka yang menerima RMT dan program susu sekolah, bagi murid-murid tahun 3, tahun 4 dan juga tahun 5 ini mesti hadir ke sekolah pada setiap hari. Dengar tu, ya. Bagi murid-murid tahun 3, tahun 4 dan juga tahun 5 yang menerima RMT dan juga program susu sekolah mesti hadir ke sekolah setiap hari. Yang tidak menerima program susu, yang tidak menerima RMT, mereka, kamu sendiri akan digilirkan mengikut kumpulan A dan juga kumpulan B. Ya, ini akan ditentukan oleh guru kelas masing-masing. Peringatan kepada ibu bapa, hendaklah sentiasa mengikuti perkembangan, ya, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan melalui WhatsApp sekolah yang telah dibentuk oleh guru masing-masing. Tolonglah berikan kerjasama, insya-Allah. Kerjasama tuan-tuan dan puan-puan sebagaimana sesi persekolahan, kita teruskan lagi untuk sesi persekolahan pada tahun ini dan juga sesi persekolahan yang masih lagi tahun 2021 tetapi dalam tahun 2022.
Yang kedua, ini sangat penting ni. Yang keduanya ialah tentang kedatangan murid-murid ke sekolah pada waktu pagi. Ya, diminta kepada ibu bapa, dengar elok-elok ni. Ya, saya ingatkan diri saya sendiri dan juga kepada seluruh ibu bapa dan para penjaga. Bagi ibu bapa dan para penjaga yang menghantar anak ke sekolah ke SK Tanjung Sepat pada waktu pagi, mestilah menurunkan anak di hadapan pintu 4. Tu dia. Di hadapan pintu 4, iaitu senang kata di sebelah kantin. Di sebelah kantin ada tulis pintu nombor 4 dan juga di hadapan kedai wak bilis. Ya, di hadapan pondok menunggu tu. Diminta kepada ibu bapa dan para penjaga menurunkan anak tuan-tuan dan puan-puan di hadapan pintu 4 untuk masuk ke kawasan sekolah pada waktu pagi dengan menggunakan lorong rahmat yang telah pihak PIBG dan pihak sekolah bina. Ya, saya ulang lagi sekali kepada semua ibu bapa dan para penjaga yang menghantar anak ke sekolah pada waktu pagi, hendaklah menurunkan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di hadapan pintu 4 SK Tanjung Sepat, iaitu menggunakan lorong rahmat yang telah dibina dengan keadaan yang sempurna oleh pihak sekolah dan juga pihak PIBG. Ya, yang telah dibina dengan kerjasama pihak PIBG dan juga pihak sekolah, dan minta kepada ibu bapa dan para penjaga datang paling cepat pada jam 7 pagi dan paling lewat, jangan lewat, iaitu pada 7:20 pagi. Tolonglah minta kerjasama. Ya, sesi persekolahan tuan-tuan selaku penjaga kepada murid-murid SK Tanjung Sepat telah cemerlang menghantar anak tuan-tuan dan puan-puan ke sekolah pada waktu pagi sebelum 7:20 pagi. Kali ini sesi persekolahan kali ini tolonglah kekalkan kerjasama, jangan lewat daripada 7:20 pagi, sebab sesi pembelajaran untuk masa yang pertama akan dimulakan pada pukul 7.30 pagi. Di situlah kedatangan murid-murid tuan-tuan dan puan-puan akan didaftarkan di dalam APDM sekolah. Yang ketiga, yang pertama dah selesai tadi, yang kedua dah selesai, yang ketiga ialah mengenai waktu balik. Waktu balik pihak sekolah memberi kelonggaran, iaitu tuan-tuan boleh mengambil anak tuan-tuan iaitu di pintu 1, iaitu pintu utama di hadapan pondok pengawas sekolah, dan juga pintu 4 Tetapi pihak sekolah menekankan kalau boleh di pintu 4 itulah tuan-tuan dan puan-puan ingatkan anak-anak supaya balik tunggu ibu bapa di situ. Kerana di situ siap dengan kemudahan yang telah sediakan, dapat duduk dalam keadaan selesa, pengawal keselamatan pun dapat menunggu sambil menunggu kedatangan ibu bapa dan para penjaga sewaktu mengambil anak tuan-tuan pada waktu balik sekolah. Seterusnya yang keempat, peringatan kepada murid-murid pra, iaitu pra sekolah. Murid-murid prasekolah akan masuk ke dalam kelas pada jam pukul 8 pagi. Pada jam 8 pagi, tetapi bagi ibu bapa yang menghantar anak dengan yang cepat, iaitu serentak, kakak dan juga abangnya yang kalau ada di tahun 1 sehinggalah ke tahun 6 boleh datang pada waktu yang cepat, tetapi anak tuan-tuan dan puan-puan akan ditempatkan di kerusi-kerusi yang telah disediakan di kawasan kantin. 4 perkara yang saya tekankan pada sesi persekolahan
pada hari ini, pada minggu ini. Yang pertama sekali mengenai kedatangan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ke sekolah. Yang kedua mengenai penggunaan lorong rahmat, iaitu pintu yang keempat. Yang ketiga ialah waktu balik, di manakah tuan-tuan dan puan-puan selaku ibu bapa dan penjaga hendak mengambil anak tuan-tuan dan puan-puan pada waktu balik. Yang keempatnya ialah mengenai kedatangan murid-murid prasekolah. Itu 4 perkara yang saya nak tekankan dalam ucapan saya selaku wakil kepada Barisan Pentadbir dan juga guru-guru SK Tanjung Sepat. Akhir sekali adalah peringatan pada ibu bapa dan juga kepada murid-murid. Dengar elok-elok ya, sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan dengar dengan elok 4 perkara tadi, yang ini pun mestilah didengar dengan elok-elok insya-Allah ya. Iaitu yang pertama, bagi ibu bapa dan juga para penjaga yang menghantar anak ke sekolah dengan kadar waktu yang cepat, 7.5 minit, 7.10 minit ataupun 7.15 minit, pastikan ingatkan kepada anak tuan-tuan dan puan-puan terus saja pergi ke kelas masing-masing, dan sekiranya ada waktu 10 ataupun 5 minit sebelum loceng pagi dibunyikan pada pukul 7.20 pagi, pastikan ya anak-anak tuan-puan ingatkan ada masa untuk membersihkan ya bilik kelas masing-masing. Tolong ingatkan mereka ini, ingat mungkin terlupa, tapi ibu bapa dan para penjaga boleh ingatkan kembali kepada anak-anak ada masa lagi sebelum loceng pukul 6 pagi bunyikan pada jam 7.20 pagi. Ingatkan kepada anak-anak tuan boleh kemaskan meja, bersihkan kelas, menyapu sampah. Yang paling penting, kalau ada lagi kerja-kerja yang diberi oleh guru yang masih lagi belum siap, boleh disiapkan pada waktu tersebut. Tolonglah kerjasama insya-Allah ya, dengan adanya kerjasama antara guru dan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kecemerlangan anak tuan-tuan puan-puan akan dapat diteruskan. Itu peringatan ya, peringatan. Yang seterusnya peringatan yang sangat penting, iaitu mengenai kad pengenalan para pelajar. Kad dekat tu pengenalan para pelajar yang akan di-scan oleh guru-guru yang bertugas ya. Pastikan anak tuan-tuan dan puan-puan memakai kad pelajar itu, iaitu digantungkan di leher, bagi memudahkan guru-guru yang bertugas mengambil kad pengenalan pelajar itu untuk di-scan. Kalau berada di belakang beg ataupun kad itu berada dalam beg, amat sukar untuk mengambil, sebab mengambil masa yang agak lama, 3-4 minit untuk membuka beg dan juga atau mencari kad pelajar tersebut. Jadi ingatkan kepada anak tuan-tuan dan puan-puan, letakkan kad pelajar itu di leher anak tuan-tuan dan puan-puan masing-masing, supaya memudahkan guru yang bertugas mengambil kad pelajar ini dan scan. InsyaAllah ya, boleh dengan kerjasama antara tuan-tuan dan puan-puan dengan pihak sekolah insyaAllah. Dan akhir sekali minta kerjasama kepada ibu bapa semua, segala perkembangan semasa anak tuan-tuan dan puan-puan akan dimaklumkan di dalam WhatsApp sekolah ya, akan dimasukkan dalam WhatsApp kelas masing-masing, akan dimaklumkan di dalam WhatsApp kelas masing-masing. Tolonglah beri kerjasama untuk mengikuti perkembangan maklumat-maklumat atau info yang terpenting di dalam WhatsApp kelas anak masing-masing. Pihak kami, pihak sekolah mengakui ada juga kawasan-kawasan di sekitaran Kampung Tembok dan Kampung Tanjung Sepat ini yang mempunyai talian
wifi yang agak lemah. Kami memahami perkara itu. Walau bagaimanapun, insya-Allah lah ya, mana tahu satu masa, satu keadaan mungkin wifi itu akan bergerak dengan lancar, mungkin tidak. Maksudnya sentiasalah mengikut, sentiasalah menengok WhatsApp kelas anak masing-masing. Itu saja ucapan saya pada minggu ini, pada hari ini, selaku barisan pentadbir yang telah diamanahkan kepada saya dan juga kepada semua barisan guru-guru dan semua warga SK Tanjung Sepat untuk saya sampaikan pada waktu pagi ini. Sekian saja. Kepada murid-murid, selamat belajar. Belajar rajin-rajin. Belajar rajin-rajin. Kalau kamu berada di tahun 3, 4, 5 dan 6 dan juga tahun 1 dan juga pra, ini adalah tahun yang terakhir kamu berada di tahun itu. Kalau kamu berada di tahun 1, kamu tahun depan, tahun bulan 3, bulan 4 naik kelas nanti, kamu tak akan merasa berada pada tahun 1. Maksudnya, belajarlah rajin-rajin. Ya, belajarlah rajin-rajin supaya kamu menjadi seorang pelajar yang sangat-sangat cemerlang. Dan selamat belajar. Dan kepada ibu bapa, tolong ikut perkembangan di dalam WhatsApp kelas anak masing-masing. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka, berakhirlah perhimpunan pada pagi ini. Murid-murid yang berada di sekolah boleh belajar dengan senyap dan tertib. Bagi murid-murid yang ber-PDPR, selamat belajar di rumah. Sekian, terima kasih.